Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Malaysia dan negara Brunei Darussalam mengecam sekeras-kerasnya keganasan yang berterusan dan agresif yang dilancarkan oleh tentera Israel menyasarkan orang awam di seluruh wilayah Palestin yang diduduki, terutama di Baitul Muqaddis Timur dan Jalur Gaza yang telah membunuh, mencederakan dan menyebabkan ramai penduduk menderita termasuk wanita dan kanak-kanak. Dalam kenyataan bersama, para pemimpin ketiga-tiga buah negara juga menzahirkan kebimbangan mendalam dengan peluasan penempatan secara haram dan pemusnahan dan rampasan struktur milik Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki, termasuk Baitul Muqaddis Timur. Para pemimpin juga mengutuk pelanggaran undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang hak asasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel melalui dasar-dasar yang tidak berperi kemanusiaan, penjajahan dan diskriminasi terhadap rakyat Palestin di wilayah Palestin yang diduduki, seterusnya menyeru tindakan kolektif segera dan bertanggungjawab untuk memastikan kebertanggungjawaban yang diperlukan untuk menangani keganasan. Indonesia, Malaysia dan negara Brunei Darussalam dalam pada itu menyeru semua pihak untuk mengamalkan kesabaran yang tinggi, meredakan serangan terhadap orang awam, mengambil langkah-langkah meredakan situasi dan menegakkan undang-undang dan peraturan antarabangsa. Ketiga-tiga buah negara menggesa kedua-dua belah pihak untuk menerima secara sementara kehadiran antarabangsa di Bandaraya Al-Quds untuk memantau penamatan pemusuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB juga digesa untuk segera bertindak dan mengambil apa jua langkah ke arah menjamin keselamatan dan melindungi rakyat Palestin di seluruh wilayah Palestin yang diduduki dan mengingatkan masyarakat antarabangsa dan Majlis Keselamatan PBB terutamanya mempunyai tanggungjawab khas untuk menyeru bagi penghentian semua keganasan dan mematuhi sepenuhnya kewajipan untuk menegakkan keamanan antarabangsa. Dalam kenyataan tersebut, ketiga-tiga buah negara meminta Perhimpunan PBB mengadakan sesi tergempar untuk membincangkan perkembangan terbaru itu dan bersetuju dengan resolusi bersatu bagi perdamaian ke arah menghentikan kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestin. Ketiga-tiga negara menyeru masyarakat antarabangsa untuk terus menegakkan komitmen mereka demi two-state solution ke arah mencapai negara Palestin merdeka berasaskan sempadan-sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Muqaddis sebagai ibu negara. Para pemimpin juga mengulangi perpaduan dan komitmen mereka kepada rakyat Palestin termasuk hak mereka dalam mempertahankan diri dan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Para pemimpin juga bersedia untuk menyokong usaha antarabangsa ke arah mencapai keamanan yang komprehensif, adil dan berpanjangan di Timur Tengah atas dasar resolusi PBB dan undang-undang antarabangsa yang berkaitan termasuk undang-undang kemanusiaan. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia memberi kesan kepada pelbagai aspek kehidupan termasuk aktiviti sosioekonomi. Secara tidak langsung, pandemik tersebut juga menjadi pemangkin kepada transformasi digital. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menggariskan perkara tersebut dalam perutusannya sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia atau The World Telecommunication and Information Society Day WTISD 2021. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof dalam perutusannya juga menyatakan selaras dengan sasaran dan hasrat untuk menjadi Smart Nation, negara Brunei Darussalam terus mengambil langkah dengan memanfaatkan teknologi digital bukan hanya untuk menangani pandemik, namun untuk mengukuhkan lagi tahap kesediaan bagi teknologi digital. Teknologi digital juga terus memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan perkongsian maklumat yang sahih dan sebagai platform untuk menjana peluang perniagaan yang lebih berdaya tahan. Di samping itu, dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat telekomunikasi, negara secara amnya mencatatkan peningkatan dalam penggunaan digital oleh masyarakat. Kadar penggunaan jalur lebar terus mencatatkan peningkatan bagi mencakupi 86% premis kediaman di negara ini. Kualiti perkhidmatan juga terus mencatatkan perubahan dengan 70 ke 99% kawasan di negara ini mempunyai liputan 3G dan 4G dengan beberapa kawasan telah mempunyai liputan 4G+.
Pelan Indo-Ekonomi Digital 2025 yang telah dilancarkan tahun lalu menggariskan hala tuju bagi kesan perubahan digital yang merangkumi pelbagai ekonomi. Perkembangan teknologi digital antaranya cyber security dan 5G merupakan bidang utama bagi fokus yang akhirnya akan dilaksanakan di negara ini untuk memperkasa inovasi dan memacu perkembangan yang berdaya tahan. Dalam pada itu, selaras dengan perkembangan transformasi digital Cyber Security Brunei CSB sebagai agensi kebangsaan bagi cyber security yang memantau dan menyelaras usaha dalam menangani ancaman cyber security serta jenayah siber. Penubuhan CSB adalah tepat pada masanya, memandangkan adalah menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran siber yang selamat dan terjamin disediakan. Dalam meneroka potensi dan peluang dalam teknologi 5G, negara telah memulakan projek rintis 5G pada 3 April lalu yang bertujuan untuk memperlihatkan persekitaran berdasarkan teknologi 5G, mempromosikan nilai dan potensi teknologi berkelajuan tinggi dan meningkatkan kesedaran untuk menggalakkan penggunaan teknologi tersebut. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menegaskan transformasi digital hanya akan dapat dilaksanakan dengan penglibatan dan sokongan daripada semua pihak yang berkepentingan. Jelasnya lagi, Whole of Nation Approach akan membawa negara kepada masyarakat yang digital dan siaga masa depan sekaligus mampu mengambil peluang dan lebih berdaya tahan dalam menghadapi cabaran. Pendekatan tersebut selaras dengan tema ASEAN 2021 We Care, We Prepare, We Prosper. Sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia tahun ini membawakan tema Accelerating Digital Transformation in Challenging Times yang memberi penekanan kepada kepentingan peranan teknologi ICT dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19 bagi memastikan masyarakat boleh memainkan peranan seperti biasa. Sembilan kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 232 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 91 kes. ...423 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,256 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 118 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 123,459 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Memperkasa golongan belia bulan sabit merah dan sukarelawan umum sebagai pemangkin kepada kegiatan dan aktiviti kemanusiaan dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keupayaan berlandaskan kepada wawasan negara 2035 antara 4 dasar utama digariskan di bawah Pelan Bertindak Strategik 5 tahun 2020 hingga 2025 Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut dinyatakan oleh Awang Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Ibrahim yang di-Pertua Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2021 dan ulang tahun penubuhan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam ke-73 tahun. Tambahnya, pelan bertindak strategik tersebut menitik beratkan hal ehwal kemaslahatan, kesejahteraan dan keselamatan awam sebagai faktor utama serta untuk membangunkan kapasiti organisasi secara komprehensif dengan menubuhkan ibu pejabat kebangsaan dan pusat latihan kebangsaan. Dan dihasratkan untuk menambah baik governance, polisi dan juga undang-undang dan struktur pentadbiran yang mesra masyarakat dan juga efisien dalam memberikan perkhidmatan kemasyarakatan dan membantu kemanusiaan yang komprehensif dan mapan untuk menjana sumber kewangan yang sustainable tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan
dan juga ihsan daripada rakyat korporat, menambah baik dan mempergiatkan lagi usaha menangani kesejahteraan dan keselamatan masyarakat awam dan menyediakan pasaran latihan pertolongan cemas, kaedah menyelamat nyawa, bantuan pengurusan bencana dan juga keselamatan di jalan raya. Ya, ancaman perubahan iklim dan juga menyediakan bantuan kemanusiaan di peringkat mukim dan kampung. Dengan tema memperkasa kesejahteraan masyarakat, persatuan tersebut juga menubuhkan sebuah pasukan khas iaitu Kumpulan Bertindak Bantuan Kecemasan Sivil. Ia dihasrat dapat sama-sama membantu agensi kerajaan dalam menangani tindak balas kecemasan, pengurusan bencana dan bantuan kemanusiaan di peringkat kebangsaan serantau dan antarabangsa. Civil Emergency Response Team (CER) Team ini diiktiraf oleh Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa (FRC) dan juga Jabatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa (CRC) dalam memberikan penglibatan misi bantuan kemanusiaan serantau dan antarabangsa yang telah menjalani program latihan kemanusiaan serantau dan juga program latihan kecakapan dan persediaan kerja-kerja pencari dan menyelamat di samping kerja-kerja penyediaan logistik dan bantuan kemanusiaan secara profesional. Selain tradisi ziarah menziarahi sesama keluarga dan sahabat handai, ucapan Selamat Hari Raya juga menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Ikhlas kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapindalia binti Jumaat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh keluarga Brunei yang meraihkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajah Masbina binti Haji Syawal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga sekolah rendah Penyiaran Anak Puteri Besar Sungai Kabul serta keluarga saya di mana saja berada. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami warga sekolah rendah Penyiaran Anak Puteri Besar Sungai Kebun Kluster 1 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya mewakili bahagian kesihatan alam sekitar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami dari Badan Kebajikan Penuntut Brunei Darussalam di Kahirah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum.